mengumumkan pasukan kawalan kehormatan utama Jabatan Penjara Malaysia masuk padang. MDN tak ada Sekejap saya confirm balik. Saya dapat maklumat tu. Dr. Samsu Anwar.
Nenek main tahu orang pun nak dipetek. Semalam ada yang cakap Reyes sudah keluar. Betul? Saya kalau spontan nanti ke Aku takut salah ayat. Perlakuan hormat nak tu yang berada di luar. Berada di luar. saya kena konsep. Ikut. KJP pun nak turun lah. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia. Baju tak muat. Malaysia. Kena ambil gambar lah. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Haji Ruji bin Haji Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri.
mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Dengan semangat
mengumumkan pasukan kawalan kehormatan utama Jabatan Penjara Malaysia keluar padang. Okey, dah. Cepat. Ambil lagu tu. Okey, banyak. Okey, masuk terus. Bacaan ikrar pada pagi ini akan diketuai oleh Timbalan Penguasa Penjara Alif Akmal bin Cik Hashim dengan dianggotai seramai 32 orang pegawai dan kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia daripada pelbagai unit dan institusi. Hadirin dipohon berdiri. Skot sedia. Skot akan marah menghadap dari tengah. Cepat jalan. Bahawa kami warga Jabatan Penjara dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti jabatan melalui tindakan-tindakan berikut. Mematuhi sepenuhnya Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang. Mematuhi dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Mendukung amanah rakyat dengan memberi perkhidmatan yang mesra, ikhlas dan berbakti. Mempertingkatkan integriti dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan beretika. Menyokong dan bekerjasama bagi mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menggugat integriti dan imej jabatan. Membudayakan integriti sebagai amalan hidup harian secara individu dan berpasukan. Bergerak ke kanan, sing. Dah. 4, jalan. Hadirin dipersilakan duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Haji Ruji bin Haji Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia. Yang berbahagia Datuk-Datuk Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk-Datuk Pengurusan Tertinggi Jabatan Penjara Malaysia, Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, sektor-sektor korporat dan badan-badan bukan kerajaan NGOs, pengarah-pengarah bahagian Ibu Pejabat Penjara Malaysia, ketua-ketua institusi penjara, penerima pingat, pegawai-pegawai kanan penjara, wakil-wakil media, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua, Majlis Sambutan Hari Penjara ke-233 pada tahun ini dapat direalisasikan dalam satu suasana yang penuh keceriaan serta semangat Malaysia Madani. Selamat datang diucapkan. Di kesempatan ini juga, majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, serta semua tetamu yang hadir memeriahkan majlis yang penuh bermakna buat seluruh warga kerja Jabatan Penjara Malaysia. Hadirin, reformasi ke arah Pusat Pembangunan Peradaban Budaya Kemanusiaan merupakan tema yang melatari sambutan Hari Penjara pada tahun ini. Seiring dengan arus pembangunan masa kini, penjara telah mengurak langkah pembaharuan kepada pusat koreksional yang bertindak untuk meneliti, membetul dan membangunkan serta mengukuhkan kepribadian banduan daripada satu tahap asal yang kurang baik kepada tahap yang lebih baik melalui pemerkasaan aspek layanan, keselamatan dan pemulihan. Semoga tema pada kali ini akan terus memacu Jabatan Penjara Malaysia ke arah yang lebih cemerlang serta dapat merealisasikan hasrat merakyatkan perkhidmatan awam melalui perkhidmatan koreksional yang efektif. Secara tidak langsung, tema ini juga akan membawa kemakmuran bersama dan masa hadapan Jabatan Penjara yang lebih cemerlang. Tahniah dan syabas kepada Jabatan Penjara Malaysia. Bagi memuliakan majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan agar segala urusan mendapat rahmat. Bacaan doa pada hari ini akan dipimpin oleh Penolong Komisioner Penjara Marzuki Azmi bin Bidi daripada Bahagian Agama dan Kaunseling Jabatan Penjara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya fattahu ya alim. Kami bersyukur kehadratmu ya Allah di atas limpah rahmat kurniaanmu pada kami semua. Sempena Majlis Sambutan Hari Penjara ke-233 dengan tema Reformasi ke arah Pusat Pembangunan Peradaban Budaya Kemanusiaan yang akan disempurnakan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Allahumma ya mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami sebagai insan yang bersaudara. Eratkanlah perhubungan di antara kami untuk bekerjasama. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, mematuhi segala perintah-Mu dan Rasul-Mu yang mulia, agar kami menjalani kehidupan sebagai manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau pimpin dan bimbinglah kami semua dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program membina semula insan di dalam penjara dan komuniti agar penghuni kembali ke pangkuan masyarakat dengan satu wadah yang unggul. Engkau berkatilah usaha kami melaksanakan segala kebaikan melalui reformasi demi menjadikan penjara sebagai pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan. Allahumma ya Qahhar, ya Jabbar, ya Zal Jalali wal Ikram. Rahmatilah dan berkatilah majlis kami ini. Mudah-mudahan majlis berlangsung dengan jayanya, selamat dan sempurna serta tercapai hasrat kebaikan daripadanya. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada penolong Komisioner Penjara Marzuki Azmi bin Bidi atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini akan diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan yang berbahagia Datuk. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri bersama yang berbahagia Datin Seri, yang berbahagia Datuk Haji Ruji bin Haji Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, pegawai-pegawai Kementerian Dalam Negeri, pegawai-pegawai dan anggota Jabatan Penjara Malaysia, ketua-ketua jabatan dan agensi, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas berkenan dan limpah kurnianya juga kita dapat bersama-sama sekali lagi berpeluang untuk meraihkan Hari Penjara ke-233 yang penuh bersejarah ini. Sebagaimana lazimnya, sambutan Hari Penjara bertujuan untuk menghargai sumbangan dan khidmat bakti individu, organisasi dan seluruh warga kerja dan pelbagai pihak yang telah membantu Jabatan Penjara Malaysia memantapkan lagi fungsinya sebagai organisasi pemulihan bertaraf antarabangsa. Bersempena Hari Penjara pada tahun ini, reformasi ke arah Pusat Pembangunan Peradaban Budaya Kemanusiaan atau CHCDC, Civilized Human Culture Development Center, telah menjadi tema untuk sambutan pada kali ini. CHCDC bertujuan merubah perspektif dan ekspektasi mengenai penjara yang melibatkan 3 kelompok utama, iaitu masyarakat, kaki tangan dan banduan, bagi membina dan membangunkan semula penghuni sebagai warga yang insaf dan produktif kepada negara, mematuhi undang-undang serta tidak lagi mengulangi kesilapan yang sama atau sebaliknya. Apa yang kita sasarkan daripada inisiatif ini ialah akan meningkatkan persekitaran penjara di mana kaki tangan penjara akan berfikir dengan lebih kreatif tentang bagaimana untuk menjadikan pengalaman banduan di penjara lebih ke arah pemulihan. Kita perlu ingat bahawa banduan datang ke penjara dengan minda jenayah mereka dan sudah tibanya masa untuk kita campur tangan
sama ada untuk membawa mereka kembali atau membiarkan mereka berada dengan pemikiran dan kepercayaan mereka sebagai penjenayah. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Penjara kini telah berubah berbentuk pemulihan dan pemasyarakatan, serta terbuka kepada masyarakat untuk bersama-sama menjayakan program pemulihan baik di dalam atau di luar tembok penjara. Acara sambutan pada hari ini melalui simbolik penyampaian pelak kolaborasi antara Perkeso dan Jabatan Penjara serta tawaran-tawaran pekerjaan kepada penghuni membuktikan komitmen dan pelbagai pihak untuk membangun dan membina semula banduan. Perkara ini telah menarik minat beberapa negara luar termasuklah daripada Jepun dan United Kingdom yang telah menzahirkan hasrat untuk mempelajari dan mencontohinya. Setinggi-tinggi terima kasih dari Jabatan Penjara kepada Kementerian Sumber Manusia, Perkeso serta hampir 300 majikan yang terlibat. Hal ini dapat dilihat apabila Jabatan Penjara membenarkan banduan atau dipanggil sebagai orang diperol, orang diselia dan orang bebas berlesen mendapat peluang pekerjaan di luar bagi meningkatkan taraf ekonomi kehidupan penghuni dan memberi peluang kepada mereka untuk berbakti kepada masyarakat dan negara melalui penawaran pekerjaan oleh syarikat-syarikat yang bekerjasama dengan Jabatan Penjara dalam pelbagai sektor seperti perkilangan, pembuatan, pembinaan, perladangan, pertanian dan perkhidmatan. Di sebalik kejayaan tersebut adalah komitmen dan kerja keras pegawai dan anggota jabatan ini yang bekerja dengan penuh komited dan penuh berintegriti. Saya amat berbangga di atas kesanggupan tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup bekerja tanpa mengira masa dan kepentingan diri untuk menjayakannya. Komitmen dalam melaksanakan pelbagai tugas turut dijadikan contoh oleh pegawai dari Ministry of Justice dan UNAFE yang baru-baru ini telah melawat Jabatan Penjara. Secara perbandingan, tuan-tuan dan puan-puan telah mampu menjalankan tugas yang sepatutnya dilaksanakan oleh jumlah perjawatan yang jauh lebih ramai seperti mana yang dipraktikkan oleh negara luar. Tahniah dan terima kasih di atas kejayaan peningkatan produktiviti yang telah dicapai. Saya percaya dengan komitmen tersebut dan disepadukan dengan kerjasama dari pelbagai pihak, terutamanya oleh ayahanda kita, Kementerian Dalam Negeri, berkat disokong kuat oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kita sendiri, yang berbahagia Datuk KSU, Kementerian Dalam Negeri, serta ketua-ketua ataupun setiausaha bahagian serta agensi-agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri terutamanya. Begitu juga dengan agensi lain yang berkaitan seperti PDRM, Mahkamah dan juga AG. Kita yakin dan kita percaya hasrat kita untuk mencapai 2/3 banduan berada di luar penjara bagi meneruskan program pemulihan dalam komuniti ini akan dapat direalisasikan, insya-Allah. Jadi sasaran kita ialah pada tahun 2030. Tapi berkat kesungguhan yang ditunjukkan oleh kesemua pihak, saya yakin dan saya percaya ia akan dapat dicapai lebih awal daripada itu. Perkara ini sangatlah penting kerana akhirnya apa yang kita hasratkan adalah untuk melindungi masyarakat kita daripada menjadi mangsa kepada penjenayah berulang. Pada masa ini, residivis di kalangan mereka yang hanya dirawat dan dipulihkan dalam fasiliti adalah 17%. Sementara itu, bagi yang berpeluang mengikuti pemulihan dalam komuniti, kadar residivisnya hanyalah 0.34%. Ini menunjukkan keberkesanan pemulihan dalam komuniti jauh lebih berkesan untuk melindungi masyarakat daripada menjadi mangsa penjenayah berulang.
Dalam melaksanakan pelbagai perubahan, Jabatan Penjara turut mendapat panduan dan sokongan terutamanya daripada KDN. InsyaAllah kami akan terus berusaha memacu jabatan ini mencapai hasrat sebagai peneraju perkhidmatan korektif. Malah, kami turut terharu di atas penglibatan secara langsung ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sebagai penaung diraja bagi seni dan kraf Jabatan Penjara Malaysia, turut memacu beberapa kejayaan di peringkat dunia dalam bidang fabrik. Junjung kasih Tuanku. Usaha-usaha yang dilakukan untuk pembentukan Pusat Pembangunan Peradaban Budaya Kemanusiaan adalah selaras dengan perancangan strategik Jabatan Penjara 2021 hingga 2025 dengan 4 strategi utama, iaitu pemerkasaan keselamatan, pengukuhan pengurusan pesalah bersepadu, pembentukan komuniti inklusif dan pemantapan institusi dan sistem penyampaian. Pusat Pembangunan Peradaban Budaya Kemanusiaan ini tidak akan dapat dilaksanakan tanpa bantuan daripada perkongsian strategik bersama dengan United Nations Office on Drug and Crime, UNODC, British High Commissioner, Her Majesty Prison and Probation Services, United Kingdom, International Committee of Red Cross, ICRC, Universiti Kebangsaan Malaysia, Ministry of Justice, Japan, dan United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offender atau UNAFID. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga kerja Jabatan Penjara Malaysia yang memberi komitmen yang tinggi dalam melaksanakan sambutan Hari Penjara ini. Selain itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, syarikat-syarikat, badan bukan kerajaan NGO, sukarelawan dan juga rakan-rakan media yang membantu Jabatan Penjara dalam merealisasikan sambutan Hari Penjara ke-233 pada tahun ini. Selamat Hari Penjara ke-233. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis makamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas ucapan itu tadi. Seterusnya, kemuncak ucapan pada hari ini diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan sambutan Hari Penjara ke-233. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Datuk Haji Ruji Haji Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian, Tuan Rumah Majlis Sambutan kita hari ini yang berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia. Saya juga nak mengalu-alukan timbalan-timbalan Komisioner Jeneral Penjara, Datuk Haji Abdul Aziz Abdul Razak, Abdul Kadir Rais, Datuk Ibrisam Abdul Rahman. Penghargaan khusus aluan saya tujukan buat pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Majlis Hari Penjara hari ini, iaitu Tuan Supri Hashim dan seluruh jawatankuasa, pegawai-pegawai Kementerian Dalam Negeri, Timbalan Ketua Setiausaha Datuk Fauzi, ketua-ketua agensi, tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mulakan ucapan pagi ini dengan mengaturkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat berkumpul sama-sama
menghadiri majlis sambutan Hari Penjara ke-233. Minggu ini jadual yang sibuk buat Kementerian Dalam Negeri. Semalam kita meraihkan Hari Polis yang ke-216. Penjara 233. Semacam ada penjara dulu, baru ada polis. Rupanya penjara zaman dulu yang tahanannya tu pernah dibawa dari India. Penjara buat dulu di Pulau Pinang. Jadi yang masuknya adalah pesalah-pesalah dari India. Jadi sejarahnya tu bermula lebih awal. Saya kalau Datuk Zul bekas Ketua Pengarah Penjara Angguk, saya yakin fakta saya betul. Dalam sistem keadilan jenayah, selain polis, selain pendakwa, selain mahkamah, Jabatan Penjara ni memikul tugas besar. Apalagi mendengar ucapan Datuk Nordin tadi, nampak ketara Jabatan Penjara di bawah kepimpinan beliau dan seluruh pasukan benar-benar cenderung untuk bukan saja menghayati tapi melaksanakan pengurusan penjara gaya moden, iaitu penjara bukan saja dilihat sebagai tempat untuk pesalah menjalani hukuman, tetapi penjara juga menekankan aspek pemulihan, reform dan mempersiapkan tahanan bila satu masa nanti keluar dan berdamping kembali, bergaul kembali dengan masyarakat. Sudah tentu ini merupakan satu anjakan yang sangat besar dalam memahami fungsi dan tugas Jabatan Penjara hari ini. Ketika kepimpinan penjara bersungguh-sungguh bergerak ke arah menjadikan pengurusan penjara, pelaksanaan modul-modul pemulihan dan mempersiapkan pesalah untuk kembali berada di pangkuan masyarakat, tentu saja Datuk Nordin dan pasukannya tetap berdepan dengan masalah-masalah yang sedia kita fahami. Overcrowding misalnya, itu satu isu. Keupayaan penjara untuk muat sekitar 60-an ribu, tapi penghuninya melebihi 70-an ribu. Ini satu isu. Keadaan itu akan mengundang sudah tentu masalah-masalah lain. Dari sudut kekurangan anggota ataupun staff shortage, ini juga adalah satu isu yang memerlukan saya dan Datuk CKSU dan Datuk Nordin betul-betul duduk dan meneliti bagaimana kaedah terbaik untuk cuba mengatasinya. Pengurusan penjara sudah tentu juga berdepan dengan limited funding. Bukan saja soal memperkemaskan infra, melaksanakan program, tapi juga ianya memberi kesan kepada perancangan-perancangan lain. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya senang sekali mendengar ucapan Datuk Nordin tadi, terutama terkait dengan program pemulihan dalam komuniti. Sambil kita menyambut ataupun mengadakan, meraihkan sambutan Hari Penjara ini, setelah kita mendengar sedikit
tentang sejarahnya, tentang pendekatan penjara yang sudah berubah dengan peredaran zaman. Di sana ada satu success story yang sangat membanggakan. Pemulihan dalam komuniti adalah sebuah cerita kejayaan. Datuk Nordin dan seluruh pasukan dan seluruh warga penjara harus tampil berbangga dengan kejayaan ini. Dan wajar kita berikan tepukan. Komponen yang disebut probation and community corrections, apalagi kalau sampai melibatkan penyertaan hampir 300 syarikat, sebahagiannya merupakan nama-nama besar seperti MRCB, Panasonic, MRT dan banyak lagi. Dengan sasaran bahawa menjelang tahun 2030, 2/3 daripada penghuni yang layak menjalani pemulihan di luar tembok penjara bersama komuniti kerana peratusan residivisnya yang tak sampai pun 1% berdasarkan kepada rekod 2022. Saya sebagai menteri bila menjawab dan menggulung di parlimen pun tidak akan terlepas daripada berkongsi dengan ahli-ahli parlimen tentang cerita kejayaan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sama ada ianya berupa program di bawah sistem parol atau pelepasan banduan secara berlesen ataupun perintah kehadiran wajib ataupun program reintegrasi penghuni penjara, penghuni industri atau rumah transisi industri. Ini semua merupakan mekanisme untuk membolehkan program pemulihan dalam komuniti ini benar-benar mencapai kejayaannya. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya juga berbangga kerana Jabatan Penjara bukan hanya meningkatkan keupayaan dalam menunaikan tanggungjawab yang berupa tugas hakiki, iaitu menguruskan lebih 70-an ribu tahanan dalam penjara, tetapi tidak juga mengabaikan aspek penambahbaikan, meningkatkan kompetensi di kalangan kaki tangannya. Satu daripada inisiatif yang membanggakan adalah apa yang disebut sebagai e-learning, Nelson Mandela Rules, yang kita ketahui sejak 2015, United Nations dalam meletakkan standard bagaimana cara pengurusan dan layanan ke atas para tahanan dalam penjara telah menerima Nelson Mandela Rules ini sebagai satu amalan baik ataupun good practices yang mahu dikembangkan dan dijadikan sebagai satu standard antarabangsa. Jadi dalam banyak-banyak modulnya, sama ada dalam bentuk e-books atau webinars atau online courses atau interactive games, e-learning ini benar-benar satu jalur latihan yang sangat penting guna mempersiapkan kaki tangan penjara. Kerana komponen penting dalam Nelson Mandela Rules ini ialah trust, respect for dignity of prisoners, health and well-being of prisoners, safety and security of prisoners, access to justice, rehabilitation and reintegration. Saya yakin apabila kaki tangan penjara melepasi modul-modul ini, mereka punya asas kepahaman nilai yang sangat kukuh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. InsyaAllah, sepanjang dan selama saya diamanahkan untuk menerajui Kementerian Dalam Negeri, di mana Jabatan Penjara adalah satu komponen agensi yang sangat penting, saya berikrar seperti mana juga jelasnya ikrar oleh anggota-anggota Jabatan Penjara pada awal tadi. Saya juga punya ikrar yang tersendiri
untuk berusaha sedaya mungkin bagi membantu Jabatan Penjara bersama dengan Datuk KSU supaya Jabatan Penjara benar-benar dapat menunaikan tanggungjawabnya dengan seadil-adil dan sebaik-baiknya. Dengan harapan itu juga, saya bisik dengan Datuk Nordin tadi, ucapan saya tidak boleh melepasi lamanya tempoh ucapan beliau. Saya tunaikan janji saya dan kita tinggal beberapa hari saja lagi akan menyambut Ramadan. Saya nak mulakan dengan memberikan salam Ramadan Karim kepada semua. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ini akan kita lalui dengan jayanya. Kepada semua penerima anugerah yang akan kita sempurnakan majlis sebentar lagi, saya ucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah. Anggap ini sebagai sebahagian daripada tanda ingatan dan pengiktirafan Jabatan Penjara kepada anda semua. Hari ini menjadi lebih berharga buat saya kerana dapat bertemu kembali dengan rakan-rakan lama. Datuk Zul bukan asing buat saya. Dulu saya selalu kacau dia. Tuan Narinda, banyak kali saya bergaduh dengan dia. Ya. Terutama satu ketika waktu Perdana Menteri waktu itu memerlukan untuk dibawa keluar kerana mak dia meninggal, ayah dia meninggal. Saya bergaduh dengan Tuan Narinda lah. Bergaduh betul-betul. Tapi Tuan Narinda akhirnya jadi kawan yang sangat rapat. Saya terima kasih banyak Tuan Narinda dapat jumpa balik hari ini. Datuk Zul juga begitu dengan Tuan Kadir. Jadi menjadikan saya rasa selesa bila hadir dalam program anjuran Jabatan Penjara. Terima kasih sekali lagi dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama merasmikan majlis sambutan Hari Penjara ke-233 pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi. Ramai 4 orang suspek bertopeng menaiki motosikal kemudiannya meragut beg tangan. Dijemput Yang Berhormat Datuk Seri untuk melancarkan montaj perasmian sambutan Hari Penjara ke-233.
Memetik kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, untuk melihat ketamadunan negara bangsa, lihatlah layanan di penjaranya. Pemerkasaan nilai yang ada dalam 5 prinsip hukum negara diterapkan kepada kaki tangan dan bantuan sebagai amalan dalam pemulihan serta diperluaskan dengan sokongan masyarakat. Berlandaskan ini, bukan sahaja reformasi ke arah pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan dapat dijayakan di Jabatan Penjara Malaysia, malah menyokong hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia Madani sebagai negara makmur dan dihormati. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi, segalanya pastikan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa, menyerlah jauh dari yang biasa. Kita berikan satu tepukan buat persembahan sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, persembahan rentak muhibah, senam tari dan kalegat itu tadi diketuai oleh Inspektor Penjara Muhammad Idwan bin Idris daripada Penjara Kajang dan gerak tari direka oleh Kopral Penjara Muhammad Syaiful bin Sarip daripada Penjara Seremban yang disertai oleh 20 orang ahli kumpulan tarian Pride, 24 orang penghuni Penjara Seremban serta 50 orang penghuni Sekolah Henry Geni Teluk Mas, Melaka. Manakala Sarjan Penjara Kusairi Effendi bin Haji Mahayudin dipertanggungjawab bagi mengarahkan persembahan sebentar tadi.
Senam tari dan rentak muhibah merupakan salah satu elemen terapi seni dalam program pemulihan penghuni yang mengukuhkan hubungan antara kaum selaras dengan konsep reformasi ke arah pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan. Hadirin yang dihormati, pada pagi yang bersejarah ini, acara majlis akan diserikan lagi dengan majlis pemakaian pangkat kehormat, penganugerahan pangkat penolong Komisioner Penjara Kehormat siswa-siswi koreksional Siskor, pemakaian pangkat pegawai kanan dan penyampaian pingat Johan Bakti Setia kepada pegawai-pegawai penjara serta individu yang telah menyumbang khidmat bakti bagi memperkasakan program pemulihan di Jabatan Penjara Malaysia. Untuk makluman hadirin, penganugerahan pangkat kehormat adalah satu pengiktirafan Menteri Dalam Negeri kepada individu yang memainkan peranan yang signifikan dalam membantu Jabatan Penjara Malaysia merealisasikan aspek pemulihan terhadap penghuni. Secara ringkasnya, peranan penerima pangkat kehormat adalah membantu jabatan dengan memberi sumbangan idea, kemahiran dan pengalaman bagi membibitkan kesedaran dan keinsafan di kalangan penghuni. Justru, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dato' Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, bersama yang berbahagia Dato' Haji Ruji bin Haji Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, bagi mempersilakan dan mengiringi yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, untuk menyempurnakannya. Untuk itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Isa, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri untuk menerima pangkat kehormat. Seterusnya adalah penganugerahan pangkat penolong Komisioner Penjara Kehormat siswa-siswi koreksional Siskor. Untuk makluman hadirin sekalian, pangkat ini diberikan kepada pengurusan tertinggi universiti merangkap penaung kepada kadet sukarelawan Siskor di Pusat Pengajian Tinggi. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Profesor Insinyur Dr. Mat Saidin bin Wahab, penolong naib Chancellor Digital dan Infrastruktur Universiti Tun Hussein On, Malaysia. Seterusnya adalah penyampaian pangkat penolong kanan komisioner. Majlis dengan segala hormatnya menjemput penolong kanan komisioner Nazri bin Muhammad, pengarah Penjara Taiping, Perak.
Seterusnya adalah penyampaian pangkat penolong Komisioner Penjara. Majlis dengan segala hormatnya menjemput penolong Komisioner Penjara Muhammad Saifullah bin Mat Ahir, bahagian pembangunan dan perolehan Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Penolong Komisioner Penjara Syahrin Nizam bin Ahmad, bahagian Keselamatan dan Intelijen Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Penolong Komisioner Penjara Fakrul Amin bin Ahmad, Unit Teknikal Risikan dan Siasatan Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Penolong Komisioner Penjara Nurul Ihsan bin Abdul Rahim, bahagian Dasar Kepenjaraan Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Penolong Komisioner Penjara Muhammad Hanif bin Cik Omar, bahagian Pembangunan Profesionalisme Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Penolong Komisioner Penjara Alik bin Makim, bahagian Banduan Tahanan Radikal dan Berisiko Tinggi Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Penolong Komisioner Penjara Muhammad Rusli bin Abdul Rahman, bahagian Banduan Tahanan Radikal dan Berisiko Tinggi Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Penolong Komisioner Penjara Azwan Hafiz bin Ahmad, bahagian Teknologi Maklumat Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Penolong Komisioner Penjara Muhammad bin Ali, bahagian Pengurusan Banduan Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Penolong Komisioner Penjara Muhammad Asri bin Ali, Komandan Pusat Latihan Pegawai Penjara Malaysia, Taiping.
Penolong Komisioner Penjara Zaidi Asri bin Muhammad Zainuddin, Penjara Keluang Johor. Penolong Komisioner Penjara Ahmad Kamarudin bin Yaakob, Penjara Tapah, Perak. Penolong Komisioner Penjara Nur Sazlawati binti Zakaria, Akademi Koreksional Malaysia, Langkawi, Kedah. Dan Penolong Komisioner Penjara Rezwan bin Saril Elias Yusof, Maktab, Penjara Malaysia. Seterusnya adalah penyampaian pingat Johan Bakti Setia yang mana ianya merupakan pingat tertinggi dalam hierarki Jabatan Penjara Malaysia dan dianugerahkan sekali sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan. Pingat ini dianugerahkan kepada kaki tangan awam, kaki tangan beruniform, badan bukan kerajaan NGO serta kepada individu sebagai pengiktirafan di atas kecemerlangan dan sumbangan mereka kepada Jabatan Penjara Malaysia sepanjang tempoh perkhidmatan dengan penglibatan diri secara aktif dalam bidang pengurusan penjara, kolaborasi antara agensi, kesukanan, kerja amal dan persatuan yang mana telah menjulang nama Jabatan Penjara Malaysia. Mendahului senarai penerima, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Hasbih bin Hassan, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Tuan Haji Nur Hisham bin Kamarudin, Timbalan Setiausaha Bahagian Kepenjaraan, Anti Dadah dan Rela, Kementerian Dalam Negeri. dan Tuan Haji Ismail bin Muhammad Khalil, Presiden Persatuan Bekas Pegawai Penjara Malaysia, Expo. Seterusnya, marilah kita sama-sama saksikan pula penyampaian sijil ikon koreksional dan rehabilitasi. Untuk makluman, pemilihan ikon ini adalah berdasarkan pengalaman beliau sebagai bekas penghuni dan turut diamanahkan sebagai penghubung di antara bekas penghuni dengan Jabatan Penjara Malaysia.
Dengan ini diumumkan Encik Leong Bon Huat alias Eddie Leong sebagai penerima ikon koreksional dan rehabilitasi. Seterusnya adalah penyampaian anugerah ikon integriti Jabatan Penjara Malaysia yang mana ini selaras dengan keperluan inisiatif Pelan Anti Rasuah Jabatan Penjara Malaysia PSCP 2020 hingga 2024 dan pengurusan risiko rasuah Corruption Risk Management CRM Jabatan Penjara Malaysia iaitu inisiatif 6 pengiktirafan dan penghargaan kepada kaki tangan yang cemerlang secara konsisten. Pewujudan anugerah ini adalah bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada kaki tangan yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam aspek kerja berintegriti, berdisiplin tinggi dan mempamerkan keutuhan nilai-nilai peribadi unggul yang boleh dijadikan contoh ikutan yang baik ke arah meningkatkan imej jabatan. Dengan ini dijemput penolong kanan Komisioner Wan Abdul Rahman bin Wan Yaman, bahagian banduan tahanan radikal dan berisiko tinggi, Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Encik Nur Azlan bin Sarmudin, Penjara Dusun Datuk Murad, Melaka. Inspektor Penjara Ahmad Hazwan bin Johari, Penjara Seberang Perai, Pulau Pinang. Dan Sarjan Major Dayang Masnih binti Awang Sapli, Penjara Wanita Kota Kinabalu, Sabah. Hadirin sekalian, atas perkhidmatan cemerlang dan penghargaan kepada sumbangan pemasyarakatan, Britishpedia telah pada tahun 2022 telah menganugerahkan persijilan Successful People in Malaysia. Kejayaan ini juga tercatat di dalam buku bertajuk Successful People in Malaysia tahun 2022. Dengan ini dijemput Timbalan Komisioner Penjara Dr. Kausalya Devi Anak Perempuan 1, bahagian dasar kepenjaraan, Ibu Pejabat Penjara Malaysia bagi menerima sijil anugerah Successful Pupil in Malaysia oleh Britishpedia. Dan juga dijemput Timbalan Komisioner Penjara Anaturai Anak Lelaki Kalimutu, bahagian keselamatan dan intelijen, Ibu Pejabat Penjara Malaysia.
Seterusnya adalah penyampaian sijil pengiktirafan e-learning Nelson Mandela Rules. Dengan ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Miss Asma Sengkosh, Head of United Nations Office on Drugs and Crime UNODC Program, Malaysia Office untuk menyerahkan sijil pengiktirafan e-learning Nelson Mandela Rules kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, dengan disaksikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Untuk makluman, Jabatan Penjara Malaysia telah mencapai 100% pelibatan pegawai dan kaki tangan dalam e-learning Nelson Mandela Rules ini. Terima kasih diucapkan. Seterusnya adalah penyerahan plak kolaborasi oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada Jabatan Penjara Malaysia sebagai tanda jalinan kerjasama. Untuk makluman, Perkeso giat membantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan semula dan ini dapat menyumbang kepada pemulihan dan pembangunan ekonomi negara serta mewujudkan peluang pekerjaan kepada semua golongan pencari kerja termasuk dalam kalangan penghuni serta bekas penghuni. Dengan ini dijemput Encik Azirwan bin Arifin, Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso untuk menyerahkan plak sebagai tanda jalinan kerjasama di antara Perkeso dengan Jabatan Penjara Malaysia kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, dengan disaksikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Seterusnya adalah penyerahan kotak prihatin dan mock-up cek daripada Perkeso kepada bekas orang diperol ODP. Untuk makluman, kotak prihatin Perkeso dan mock-up cek ini diberikan kepada penerima faedah Perkeso di bawah faedah hilang upaya sementara. Dengan ini dijemput Encik Azirwan bin Arifin, Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso untuk menyerahkan kotak prihatin Perkeso dan mock-up cek berjumlah Ringgit Malaysia 15,353.32 sen kepada bekas orang diperol ODP Encik Hazroy bin Abdul Halim. Seterusnya adalah penyerahan tawaran pekerjaan oleh Syarikat Korporat Smart Internship CSI kepada orang diperol ODP dan penghuni berlesen Sekolah Henry Gani. Dengan ini dijemput Encik Siu Ken Bon daripada Syarikat Hinz Construction Sendirian Berhad untuk menyerahkan surat tawaran pekerjaan kepada orang diperol Encik Cheng Chi Heng. Seterusnya, Puan Ida Rahayu binti Abdul Aziz daripada Bangi Resort Hotel untuk menyerahkan surat tawaran pekerjaan kepada orang diperol Muhammad Afizul bin Ismail. Seterusnya, Encik Chong Chi Hong daripada Bio Alpha International Sendirian Berhad untuk menyerahkan surat tawaran pekerjaan kepada orang diperol Muhammad Farid bin Zahar.
Dan dijemput Encik Ahmad Syazwan bin Yahya daripada Sate Kajang Haji Samuri, Marketing Sendirian Berhad untuk menyerahkan surat tawaran pekerjaan kepada penghuni berlesen Sekolah Harry Geni Muhammad Arif bin Abdul Razak. Terima kasih diucapkan pada Encik Azirwan bin Arifin. Susun atur majlis pada hari ini akan diteruskan dengan simbolik kolaborasi di antara Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp dengan Jabatan Penjara Malaysia. Pada April 2023, seramai 300 orang banduan akan terlibat di 17 buah institusi penjara bagi program pensijilan kemahiran Malaysia SKM Tahap 2 Pengurusan Sistem Pepejal. Dengan ini dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Ismail bin Mohtar, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, dan yang berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, untuk menyempurnakan simbolik penerimaan nota kolaborasi di antara Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp dengan Jabatan Penjara Malaysia, sambil disaksikan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Ismail bin Mohtar, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp. Hadirin sekalian, sebagai salah satu usaha oleh Jabatan Penjara Malaysia dalam memastikan organisasi jabatan berprestasi tinggi, Jabatan Penjara Malaysia menyasarkan sebanyak 20% kaki tangan mempunyai kemahiran dalam bidang koreksional menjelang tahun 2030. Oleh yang demikian, Jabatan Penjara Malaysia mengambil inisiatif dengan mewujudkan tabung pendidikan pegawai penjara bagi memberi peluang kepada pegawai, khususnya kumpulan pelaksana yang tidak layak untuk menikmati keistimewaan pengajian yang diberikan oleh kerajaan. Dengan ini dijemput Timbalan Komisioner Penjara Rosoman bin Abu Bakar, Elias Cik Din, Pengarah Penjara Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, mewakili pegawai dan anggota Jabatan Penjara Malaysia untuk menyerahkan mock-up cek tabung pendidikan pegawai penjara bernilai ringgit Malaysia 142,162 kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia. Seterusnya, Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Zulkifli bin Omar, Pengerusi Yayasan Koreksional Malaysia, untuk menyerahkan mock-up cek berjumlah ringgit Malaysia 15,000 kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, dengan disaksikan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri.
dan dijemput Timbalan Komisioner Penjara Zaidi bin Hamid, Presiden Persatuan Pegawai Penjara Malaysia POA, untuk menyerahkan mock-up cek berjumlah ringgit Malaysia 15,000 kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri di atas upacara sebentar tadi. Dan majlis juga mengucapkan segalong tahniah kepada semua penerima pangkat dan pingat sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, seterusnya adalah majlis penyampaian cenderamata promosi produk penjara. Dengan ini, majlis dengan sukacita sekali lagi menjemput Yang Berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan sempena sambutan Hari Penjara kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk dan Yang Berhormat Datuk Seri atas penyempurnaan penyampaian cenderamata itu tadi. Upacara sebentar tadi mengakhiri sambutan Hari Penjara kali ke-233 pada pagi ini. Saya bagi pihak majlis mengucapkan ucapan jutaan terima kasih kepada seluruh tamu jemputan kerana sudi menjayakan program pada hari ini. Sesungguhnya apa yang baik itu datangnya dari Allah dan yang kurang itu dari kelemahan kita umat manusia. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri serta seluruh tetamu untuk menikmati jamuan yang disediakan. Akhir kata, burung kenyalang si burung merpati terbang tinggi menggapai awan. Hari jabatan berakhir di sini. Semoga bersua di tahun hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Hadirin, mengumumkan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, meninggalkan majlis.